Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu buat kali kedua dari studio Yayasan Penyayang Istana Puteri. Kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan PKP Pemulihan. Saya Azana Sabri, host anda Hello Istana Puteri. Tuan-tuan dan puan-puan semua menyaksikan siang video dalam bersama tetamu dalam perjalanan kami di Facebook Live secara langsung atau YouTube channel Yayasan Penyayang Istana Puteri selama 1 jam bersiaran setiap selang hari Sabtu bermula jam 11 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Anda juga boleh berinteraksi bersama kami secara langsung di Facebook dan juga YouTube dan boleh terus menghubungi studio kami untuk bertanyakan soalan atau memberikan apa jua pandangan melalui talian 016-752-0652. Saya ulang sekali lagi kepada yang tak dapat nak salin nombornya ya. Nombornya adalah 016-752-0652 sebagaimana yang tertera di skrin. Baiklah, kita kini di episod yang kedua Hello Istana Puteri. Kita akan bertuah pada hari ini kerana kami bawakan Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar atau Istana Region Development Authority IRDA untuk berkongsi peranan, manfaat dan juga peluang. Diperkenalkan di sebelah kiri saya yang tidak asing lagi yang berbahagia Profesor Dato' Ismail bin Ibrahim. Selamat datang. Alhamdulillah, sihat ya Dato'. Cat bergaya hari ini serta hitam itu menawan. Baiklah Dato', kita terus saja ke soalan yang pertama. Jadi seperti mana yang kita tahu, IRDA sekarang telah memasuki tahun yang ke-15 bermula 2006 dan kini 2020. Jadi boleh dikatakan awal remaja lah ya, 15 tahun sudah ke arah negara maju 2020. Jadi rata-rata ramai daripada IRDA mereka bersetuju pembangunan di Istana Malaysia menjadi buah mulut penduduk tempatan juga antarabangsa. Jadi boleh Dato' kongsikan apakah peranan IRDA yang telah dimainkan selama ini yang menyumbang ke arah pembangunan agar ia dapat dijangkitkan mampan dan juga berjaya. Silakan. Terima kasih Puan. Sebagai latar belakang, boleh saya katakan bahawa inisiatif bagi Istana Malaysia ini bermula atas kesedaran bahawa satu pembangunan ekonomi harus dilangsungkan di selatan tanah air ini, khususnya di semenanjung Malaysia, di negeri Johor, di mana perlu kita wujudkan satu hala tuju pembangunan ekonomi yang pada akhirnya memberi manfaat kepada rakyat, khususnya rakyat tempatan, rakyat negeri Johor dan juga rakyat yang berada dalam wilayah Istana Malaysia. Jadi berasaskan kepada kesadaran itu, wilayah Iskandar diwujudkan pada tahun 2006 yang lalu dan pada hari ini kita telah pun berada lebih kurang 14 tahun kewujudan kita, yang mana bertujuan seperti mana yang saya katakan tadi adalah untuk membangunkan ekonomi wilayah selatan ini yang menyokong kepada misi pembangunan negara dan misi pembangunan negeri, dan yang mana pada akhirnya melalui beberapa aktiviti dan program yang dijalankan secara bersepadu yang melibatkan kerajaan pusat, kerajaan negeri, komuniti bisnes dan rakyat keseluruhannya, sudah tentu akan memberi manfaat pada akhirnya yang akan dinikmati melalui peningkatan persekitaran fizikal dan alam sekitar dan juga melalui peluang-peluang perniagaan dan pekerjaan yang akan ditawarkan dan terus ditawarkan kepada rakyat tempatan. Jadi itulah lebih kurang hasrat dari sebalik kenapa kita telah membuat keputusan pada tahun 2006 yang lalu untuk membangunkan Istana Malaysia. Bagaimana dengan peluang pekerjaan? Ya, bagi peluang pekerjaan, kita mensasarkan daripada penduduk yang akan bertambah daripada 1.45 juta
pada tahun 2005 kepada lebih kurang 3 juta menjelang tahun 2025, iaitu tahun yang kita sasarkan Iskandar Malaysia mencapai kematangan, kita akan mempunyai lebih kurang 1.6 ataupun 1.4 juta tenaga kerja. Yang mana daripada 1.4 tenaga kerja itu, kita mengharapkan sebahagian besar daripadanya adalah daripada peluang pekerjaan daripada golongan profesional dan juga yang berkemahiran tinggi. Hari ini alhamdulillah daripada usaha yang telah pun kita jalankan, kita telah pun dapat menjana peluang pekerjaan lebih daripada 800,000, di mana 35% daripadanya adalah peluang-peluang pekerjaan yang berasaskan kepada tenaga profesional dan juga tenaga kerja berkemahiran tinggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang-orang kita, masyarakat tempatan. Okey, dari segi perkhidmatan pula kita ada enam sektor. Cuma saya lebih nak minta Datuk kembangkan sikit industri kreatif. Ya. Industri kreatif ni adalah merupakan satu industri yang baru. Bukan sahaja bagi negeri Johor tetapi juga bagi Malaysia umumnya. Kerana sektor kreatif ni bukan saja melibatkan seni halus, warisan, seni banner dan sebagainya, tapi juga melibatkan satu subsektor yang melibatkan pembikinan filem, produksi televisyen dan juga animasi. Kalau kita lihat di negara kita ni tidak banyak yang berkecimpung di dalam industri tersebut. Walaupun ada tapi tidak di peringkat yang mana benar-benar dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi kita melihat bahawa ini merupakan satu peluang yang baik bagi negara, khususnya bagi negeri Johor untuk membangunkan subsektor ini. Itu sebabnya dengan terlancarnya Iskandar Malaysia Studios sebagai contoh, kita akan dapat membawa masuk produksi yang membuat perfilman dan juga TV bukan saja daripada dalam negara, tapi lebih penting daripada luar negara yang akan membuat syuting di negara kita ni, di Iskandar Malaysia khususnya, dan juga dengan menggunakan kemudahan yang ada di Iskandar Malaysia Studios. Dan ini sudah tentu memberi peluang kepada rakyat untuk mengambil bahagian secara lebih aktif dalam bidang sub-kreatif ini melalui beberapa penglibatan yang dapat menyokong kepada industri ini. Okey, itu dia masyarakat di luar sana, anak-anak muda satu industri baru, industri kreatif di mana kita beruntung kerana kita di Iskandar Puteri dan Pinewood Studio, Datuk Iskandar Malaysia Studios. Iskandar Malaysia Studios juga berada di tempat kita. Jadi kepada anak-anak muda, jangan lepaskan peluang Baiklah Datuk, banyak lagi kita nak kongsikan, tapi kita berehat selepas kita berehat seketika. Kita akan berjumpa selepas ini, jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih setia bersama kami
Kami difahamkan ada seseorang di talian, mungkin kita boleh ambil talian. Ada tak? Belum. Okey Tok, kalau belum kita ke soalan seterusnya lah Tok. Ya, Okey. silakan. Bagaimanakah Ida merancang dan memastikan pembangunan secara mampan, establish, stabil dan secara menyeluruh dalam menangani isu sosioekonomi di dalam wilayah Iskandar Malaysia ini? Ya, seperti mana yang saya katakan tadi, walaupun asas kepada pembentukan Iskandar Malaysia ni adalah untuk tujuan pembangunan ekonomi, tetapi dalam masa yang sama kita sedar bahawa pembangunan ekonomi kalau kita lihat secara menyeluruh hendaklah juga dipadankan dengan usaha-usaha kita ke arah keterangkuman sosial. Itu sebabnya penting bagi kita memastikan bahawa pembangunan sosial adalah dapat disaingkan dengan pembangunan ekonomi. Itu sebabnya pada akhirnya kita ingin memberi untuk menjana ya dari segi peluang-peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan dan juga bagaimana rakyat tempatan akan dapat mengambil peranan yang positif untuk menjadi usahawan bagi menyokong kepada pembangunan ekonomi yang sedang meledak berlaku di wilayah Iskandar ni. Itu sebabnya dalam agenda sosial kita, kita telah pun mengatur dengan agak terperinci hala tuju bagi memastikan bahawa tidak ada yang akan ketinggalan daripada pembangunan ekonomi yang berlaku di Iskandar Malaysia ni. Tetapi untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan, kita perlu mengatur dengan sistematik berhubung dengan agenda sosial secara jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Okey, itu dia ringkasan daripada Datuk mengenai sosioekonomi, bagaimana cara menanganinya, iaitu kita menggalakkan sebenarnya orang ramai untuk menjadi usahawan. Baiklah, kita terima panggilan. Halo Iskandar Puteri. Hello. Hello, ya. Siapa di talian? Saya Bistan. Oh, Bistan. Selamat okay. pagi. Pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Datuk Bistan. Ismail, Semua. Ya, soalan saya nak tanya, saya duduk di Senai, kawasan Senai masuk dalam wilayah ILTA tak? Oh, okey. Soalan dia Datuk, dia kata dia duduk di Senai. Dia kata Senai ini masuk tak dalam kawasan Iskandar Malaysia? Ya, okey, terima kasih Bistan. Jawapan saya pendek aja. Senai yang juga termasuk kawasan perindustrian dan juga lapangan terbang Senai adalah berada dalam wilayah Iskandar, yang mana Senai adalah kedudukannya berada dalam daerah Kulai. Jadi jawapannya ya, Senai termasuk dalam wilayah Iskandar. Ya, Mistan, Senai termasuk dalam wilayah Iskandar di mana dia adalah kita punya pintu melalui udara. Kita ada lapangan terbang antarabangsa Senai. Baiklah. Okey, kita teruskan untuk tadi tentang pelan pembangunan sosial. Datuk tadi cakap ada 3 peran jangka pendek, jangka sederhana dan juga jangka panjang. Mungkin boleh Datuk kembangkan sikit 3 pelan ni. Bagi maksud memastikan bahawa keterangkuman sosial ini berlaku, kita mempunyai rancangan pembangunan komprehensif yang antara lain bukan saja menyebut mengenai hala tuju pembangunan ekonomi, tetapi juga menghuraikan pelan pembangunan sosial. Kalau boleh saya jelaskan dengan sedikit terperinci, rancangan pembangunan komprehensif yang saya katakan tadi, ia melalui agenda sosial ni, ia bertujuan pertama untuk meningkatkan penglibatan ekonomi melalui modal insan, mahir dan berpengetahuan. Jadi bukan sekadar penglibatan ekonomi saja, tapi mengkhususkan kepada modal insan dan kemahiran berasaskan kepada pengetahuan. Kemudian yang kedua, kita ingin memastikan bahawa pembangunan ekonomi kita ni yang berasaskan kepada sosial tadi ni akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengurangkan ketidaksamaan di antara masyarakat dan dalam masa yang sama meningkatkan akses kepada pendapatan tinggi dan keuntungan modal. Maknanya pendapatan tinggi ni sama ada sebagai pekerja ataupun sebagai peniaga, dan keuntungan modal sudah tentu dalam kalangan komuniti perniagaan. Jadi ini yang kita nak ni, sama ada kita ingin bermula sebagai usahawan ataupun usahawan yang sedia ada, ini patutnya peluang yang kita buka pada mereka. Kemudian yang ketiga,
kita nak menyediakan satu rangkaian sosial ke arah mewujudkan komuniti yang berpengetahuan dan juga berdikari ataupun self-driven. Ini adalah penting sebagai satu tanda ke arah menjadi sebuah masyarakat yang maju ataupun developed society. Banyak negara-negara maju yang mana kita lihat anggota masyarakatnya sudah mula berdikari, tetapi untuk mereka berada dalam kedudukan yang dikatakan sebagai berdikari itu, mereka perlu mempunyai pengetahuan yang sesuai dan mereka boleh self-driven, iaitu untuk membentuk apa juga di kalangan mereka untuk mereka menjadi pesaing sebagai peniaga, bukan saja di peringkat tempatan tetapi di peringkat nasional dan lebih-lebih lagi di peringkat antarabangsa. Inilah di antara usaha-usaha yang kita jalankan dengan pembentukan satu agenda yang sistematik bagi membuka peluang seluas-luasnya kepada ahli masyarakat, khususnya di negeri Johor dan juga di Iskandar Malaysia. Okey, terima kasih Tok. Maknanya kita tekankan dua modal modal insan dan juga modal daripada keuntungan atau modal return on investment lah, modal daripada pelaburan. Dan insya-Allah kita memerlukan komuniti yang berdikari. Kerajaan ataupun melalui agensi IRDA telah memberikan seolah-olah pancing dan kita cari ikan sendiri ya Tok. Baiklah, kita ada seseorang di talian. Okey. Halo? Halo, Sana Putri. Halo. Halo ya saya. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, saya Daniel Azhar Tamanyu. Oh, Daniel Azhar daripada Tamanyu. Saya rasa Encik Daniel dah telefon kami juga minggu lepas Rampatlah. Ya. Saya dah pergi kita rapat dengan Elok Iskandar ni. Okey. Hingga saya dah dapat di peluang saya call dengan yayasan ya. Ya, Encik Daniel. Okey. Soalan saya berkenaan dengan urban farming. Encik Daniel, saya agak kurang jelas. Program urban farming tak? Oh, nak tanya urban farming, okey. Ada tak program urban farming daripada IRDA? Aha. Ada Okey, tak? jadi kalau ada, saya cuma nak tanya, adakah urban farming ni hanya tertumpu kepada bidang pertanian sahaja atau ada juga bidang-bidang lain yang boleh kita mohon dengan pihak IRDA? Itu saja soalan. Sekejap Encik Daniel, soalan agak kurang jelas. Okey, soalan Encik Daniel, adakah... Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Encik Daniel. Okey, Datuk, saya cuba fahamkan apa soalan tu. Soalan tu bertanya tentang Imu Farm atau urban farming bawah Iskandar Malaysia, dan dia bertanya adakah urban farming ni dikhususkan kepada petani-petani? Betul soalannya itu. Dan lagi satu tu saya agak kurang jelas. Mungkin Datuk boleh ceritakan lebih sedikit lah tentang urban farming ni. Saya rasa soalan tadi adalah mengkhususkan kepada urban farming. Yang mana adalah merupakan satu daripada 3 program yang dijalankan, yang mana saya akan berpeluang untuk memperincikan dengan lebih lanjut melalui sesi kita pada pagi ini. Okey. Jadi sebab dah ada soalan tu, mungkin saya boleh huraikan sedikit berhubung dengan urban farming ni. Sebenarnya urban farming ni melibatkan komuniti, khususnya bagi B40 dan M40. Okey, so kita tak boleh lah Ya. Dan ia dibuat berdasarkan kepada kesedaran bahawa melalui urban farming ni kita boleh memberi peluang kepada masyarakat tempatan untuk menambah pendapatan mereka ataupun pendapatan pertanian mereka secara pengeluaran dengan menggunakan hasil tanaman. Hasil tanaman ni, yang mana tanaman ni mereka akan usahakan sendiri, yang mana hasil daripada tanaman ni boleh dibuat dalam 2 cara. Satu adalah untuk pemakanan dia sendiri. Keduanya, kalau ada lebihan, dia boleh jual hasil daripada tanaman dia tersebut. Jadi ini 2 nilai tambah yang boleh kita jadikan melalui daripada urban farming ini. Dan penglibatan IRDA dalam urban farming ini melibatkan 3 perkara. Pertama, kita membangunkan infrastruktur. Infrastruktur ni bermaksud infrastruktur dari segi peralatan, infrastruktur dari segi apa jua kemudahan bagi membolehkan aktiviti urban farming ini dapat dijalankan walaupun secara kecil-kecilan. Kerana yang kedua,
kita akan membantu dari segi pemasaran. Kerana kalau seseorang yang berminat untuk menjalankan usaha urban farming ni tidak mempunyai satu rangkaian bagi dia memasarkan hasil mereka, ini mungkin agak terbantut. Itu sebabnya kita memberi peluang kepada mereka. Lainlah kalau mereka mempunyai rangkaian pemasarannya sendiri, itu adalah terpulang kepada individu yang berkenaan. Tapi kalau mereka mempunyai kekangan daripada aspek ini, kita akan bantu. Kemudian yang ketiga, kita juga akan memberi latihan kepada individu ataupun individu dalam konteks komuniti. Kerana kita lihat pengaruh ataupun minat yang datang daripada komuniti dalam urban farming ni perlu kita juga jana melalui beberapa kursus ataupun program latihan. Kita tidak mahu mereka tidak dapat membuat satu program ini secara sistematik. Itu sebabnya latihan adalah penting untuk mereka mengenal pasti apa jenis tanaman yang mereka nak lakukan, bagaimana nak buat pemasaran, bagaimana nak mewujudkan rangkaian pemasaran dan juga teknik-teknik dari segi membuat farming itu sendiri. Jadi ini adalah di antara perkara-perkara yang kita jalankan secara berterusan di wilayah Iskandar Malaysia ni. Okey, jadi berbalik. menjawab kepada soalan tu memang ada dan memang kita teruskan. Tapi soalan tu tadi bertanya Datuk, adakah terbuka kepada kaum petani saja? Sebab kalau dari taman-taman tu kan memang tak ada petani. Ya. Mungkin kita ada orang-orang pencin ke? Kita buka kita menyebut program ni sebagai urban farming, ia menjurus kepada aktiviti pertanian di dalam bandar. Okay. Jadi maknanya kita tidak menghususkan hanya kepada petani. Kerana kebanyakan daripada petani menjalankan aktivitinya di kawasan luar bandar ataupun di pinggiran bandar. Tapi bagi program ini, ia terbuka kepada semua. Tidak kira sama ada mereka berada di bandar, khususnya di bandar ataupun di luar bandar, sama ada mereka mempunyai pekerjaan tetap ataupun sebaliknya. Yang penting mereka berminat dan juga mereka mempunyai tempat ataupun ruang untuk mereka menjalankan aktiviti mereka di kawasan perumahan masing-masing, di tapak yang ada mungkin dalam kawasan rumahnya ataupun di flat. Itu sebabnya penekanan ni bukan saja ke atas individu tetapi ke atas komuniti. Okey, Encik Daniel, kita bukan terbuka kepada petani saja tetapi siapa sahaja, tak kira bekerja atau tidak bekerja, tapi yang penting adalah minat. Kerana ada minat kita akan berterusan. Kalau tak minat kita akan hangat-hangat teh ayam je nanti. Okey, Encik Daniel, harap menjawab soalan. Ada lagi? Ada lagi sesiapa di talian? Okey, baiklah. Hello Iskandar Puteri. Hello. Hello. Halo, ya saya. Hello. Ya, hello Iskandar Puteri. Okey, saya Haikal daripada Bukit Indah ni. Okey, Encik Haikal dari Bukit Indah. Silakan. Ya. Okey, saya nak tanya, saya ni meniaga dekat, saya vendor lah, saya meniaga ni lontong kering. So, saya nak tanya, adakah bantuan yang disediakan untuk peniaga-peniaga makanan seperti saya ni daripada pihak tuan? Okey, baik. Kita akan jawab ya Encik Haikal. Terima kasih. Okey Datuk, Encik Haikal ni dia berniaga. Dia menjual lontong kering. So dia tanya, ada tak bantuan-bantuan daripada Iskandar Malaysia yang boleh peniaga-peniaga seperti Encik Haikal ni boleh dapat? Ya. Sekali lagi, kalau kita menghususkan kepada apa yang ditanya tadi, ia berada dalam satu ruang lingkup program atau aktiviti yang kita panggilkan sebagai Iskandar Malaysia Makmur ataupun IM Makmur. Kalau boleh saya terangkan program Iskandar Malaysia Makmur ni, ia adalah sebahagian daripada program ke arah kesejahteraan dan kebajikan golongan minoriti dan yang berisiko terpinggir ni. Jadi tujuannya seperti kata tadi, kita tidak mahu wujud keadaan di mana ada yang terpinggir ataupun tertinggal daripada pembangunan ekonomi yang berlaku di wilayah Iskandar ni. Itu sebabnya kita mensasarkan melalui program kesejahteraan dan kebajikan ni kepada golongan minoriti yang juga yang berisiko. Jadi kita memberi keutamaan supaya mereka, kita beri penekanan melalui satu program yang holistik, melalui penyediaan akses kepada mereka
dan juga melalui program pendidikan, latihan dan juga peluang-peluang penjanaan pendapatan. Ini walaupun berdasarkan kepada phrases yang agak besar-besar, tapi ia perlu diberi kefahaman yang lebih menyeluruh. Apa yang kita masukkan sebagai access di sini ialah kerana kadang-kadang mereka tidak tahu di mana dana mungkin nak diperolehi, bantuan melalui grant ataupun pinjaman, latihan yang mereka boleh perolehi dan sebagainya. Jadi ini kita akan beri peluang kepada mana-mana yang berminat, sama ada secara permulaan ataupun mereka yang telah pun berada dalam perniagaan yang berkenaan. Termasuk soalan yang dikemukakan oleh Cik Haikal tadi. Jadi kalau saya boleh bagi sedikit lagi penjelasan mengenai perkara ini. Untuk tujuan program IM Makmur ni, kita buat masa ini mensasarkan kepada 9 golongan. 9 golongan yang terdiri khususnya daripada B40. 9 golongan tersebut termasuklah ibu tunggal, anak yatim, kaum minoriti seperti kaum India, orang kurang upaya ataupun OKU, nelayan, orang asli, warga emas, bekas pesalah termasuk pesalah juvana dan juga pesara polis dan tentera. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa kita melihat perkara ini secara menyeluruh dan kita laksanakan melalui apa yang dipanggil skim penjana ekonomi, skim bantuan pendidikan dan juga dana Iskandar Malaysia Makmur itu sendiri. Jadi kita menjalankan program-program seperti kursus jangka pendek, kita memberi juga insentif ya. Kalau program ini dijalankan secara lebih besar, kita akan memberi bantuan ni kepada majikan itu langsung, secara langsung. Kalau macam kita adalah merupakan seorang penyaga, maknanya pemilik dan juga penyaga, sudah tentu bantuan ni kita salurkan secara langsung kepada individu yang berkenaan. Dan kita juga memberi dana ni kepada badan-badan bukan berasaskan kepada profit ataupun ni seperti NGO dan sebagainya. Ini adalah juga kumpulan sasaran yang kita kenal pasti. Jadi kalau kita lihat ya, secara keseluruhan ni program IM Makmur ni, ia kalau kita boleh simpulkan, ia menjurus kepada kumpulan sasaran yang kalau kita fikirkan tidak kita perkenalkan program ini, mereka ni akan menjadi tersisih dan mereka juga kemungkinan akan ketinggalan dalam arus pembangunan yang kita langsungkan di Iskandar Malaysia ni. Jadi berbalik kepada soalan pada Cik Haikal ni, memang kita ada program sebegitu bagi yang sedia pun mempunyai perniagaan ataupun mereka yang berminat untuk memulakan perniagaan. Nasihat saya ialah kalau mereka yang berminat ni bolehlah merujuk soalan itu kepada pihak yayasan, yang mana yayasan akan berusaha-sama dengan pihak IRDA bagaimana kita ingin membantu mereka-mereka yang berminat untuk menyertai program ini. Alhamdulillah, insya-Allah Datuk, sebab ni tengah COVID-19 ramai yang terjejas, ramai yang kehilangan kerja, tak disambung kontrak. Jadi inisiatif beginilah sebenarnya yang mereka cari. Okey, tadi Datuk dah maklumkan, IRDA akan bekerjasama dengan Yayasan Penyayang. InsyaAllah kalian boleh bertemu dengan kami ataupun menghubungi kami. Baiklah Datuk, itu dia IM Makmur. Lepas tu tadi Datuk dah cerita pasal Innofarm. Ada tak lagi inisiatif lain selain daripada IM Makmur dan juga Innofarm? Jadi tadi saya dah sebut Iskandar Malaysia Urban Farm. Yang kedua Iskandar Malaysia Makmur. Kemudian kita ada satu lagi program yang kita panggil program penambahbaikan dan pemerkasaan kampung tradisi di Iskandar Malaysia. Seperti mana kita sedia maklum, Iskandar Malaysia ni adalah merupakan satu wilayah yang mempunyai kawasan-kawasan yang telah pun sedia membangun dan juga kawasan-kawasan yang kita kategorikan sebagai kawasan yang bersifat tradisional. Ia berasaskan kepada kampung-kampung tertentu dan sebagainya. Jadi kita melihat bahawa apabila arus perkembangan di Iskandar Malaysia ni berlaku dari tahun ke tahun, sudah tentu perkembangan pembangunan ini akan lambat laun akan menyentuh kepada kawasan-kawasan khususnya kampung tradisional. Di Iskandar Malaysia ni kita telah pun kenal pasti lebih kurang 34 mukim yang akan terdedah kepada
risiko perkembangan pembangunan yang berlaku di Iskandar Malaysia. Jadi apakah dia hasrat kita? Adakah kita nak membiarkan kawasan-kawasan ni terus digugat oleh pembangunan, ataupun kita perlu pelihara, dan pemeliharaan ni perlu kita pastikan bahawa mereka juga boleh menjadi pesaing dan terlibat secara langsung dalam pembangunan wilayah Iskandar. Itu sebabnya kita memperkenalkan program penambahbaikan dan pemerkasaan kampung tradisi, ataupun secara pendeknya dipanggil VEEP. VEP. Jadi program ini kita jalankan sudah tentu dengan kerjasama daripada semua lapisan agensi yang terdapat di negeri Johor ni dan juga ni, dan kita melibatkan 3 perkara. Satu adalah untuk membuat penambahbaikan sosial. Penambahbaikan baik sosial ni adalah melalui infrastruktur pertama, ya. Jadi kalau mungkin sesuatu kawasan kampung itu memerlukan jeti sebagai contohnya, sebab mereka mempunyai satu sistem pengangkutan yang berasaskan kepada air ataupun sungai. Jadi kita boleh bagi bantuan dari segi pembangunan jeti. Ataupun mereka perlu membuat keusahawanan secara komuniti dan mereka memerlukan satu central kitchen sebagai contohnya. Jadi kita boleh bagi bantuan dari segi bagaimana mereka boleh memberi peralatan-peralatan yang sesuai bagi membolehkan mereka secara komuniti membangunkan kitchen tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan penambahbaikan infrastruktur. Kedua, kita menjalankan aktiviti sosioekonomi daripada sudut pembentukan pelbagai program. Kalau mereka melibatkan pelancong katakan untuk datang ke kampung mereka, sudah tentu terdapat beberapa latihan seperti latihan kemahiran dari segi komunikasi, kelas-kelas Mandarin, kelas-kelas bahasa Inggeris dan sebagainya, untuk membolehkan di kalangan komuniti itu mempunyai keupayaan berkomunikasi melalui bahasa-bahasa yang tak semestinya bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, untuk membolehkan mereka berinteraksi secara lebih produktif dengan pelawat-pelawat yang datang daripada negara luar. Ini adalah keupayaan yang kita masukkan di situ. Kemudian ketiga, kita menjalankan aktiviti pemerkasaan komuniti melalui koperasi. Kita sangat menggalakkan kampung-kampung ini melalui ketua kampung dan ataupun apa jua jawatan kuasa yang ada ni menubuhkan koperasi. Kerana koperasi ni kita mempunyai kerjasama dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia ataupun SKM untuk melancarkan beberapa program, termasuk geran padanan kepada mereka yang berminat untuk ni. Jadi untuk makluman penonton semua, kita akan melancarkan satu geran padanan pada bulan September tahun ini. Bulan depan lah. Ya, untuk membolehkan komuniti kampung menubuhkan koperasi dan mendapat peluang daripada geran padanan yang kita akan perkenalkan pada bulan September tahun ini, insyaAllah. Dan mereka juga boleh membuat permohonan melalui sama ada melalui koperasi sedia ada yang mungkin sudah ada pada mereka, ataupun menubuhkan koperasi baru untuk mendapatkan geran padanan ini. Nah, itu dia tadi. Ya, inisiatif di bawah IDA, kita ada fokus kepada kawasan taman-taman dan bandar seperti Emu Farm dan juga Air Makmur, bawah Air Makmur, dan bagi penduduk kampung juga tak dilupakan, tak ketinggalan kita ada program VEEP, Village Enhancements and Employment Program, atau pemerkasaan kampung-kampung. Okey, tadi kalau kampung tu, boleh Datuk terangkan, adakah semua kampung, semua kampung tak kira di mana di dalam kawasan Iskandar Muda ini terlibat? Tak kira lah berada di Skudai, di Gelang Patah, di kawasan dalam Nusajaya. Bagaimana tu? Kita bekerjasama dengan pejabat-pejabat daerah, khususnya dengan sama ada Datuk Bandar yang diketua bagi pihak berkuasa tempatan, dan juga pegawai daerah bagi daerah-daerah pentadbiran yang berkenaan. Dan setakat ini kita telah pun mengenal pasti 34 kampung di dalam 34 mukim. Dan di antara 34 itu kita telah pun mengenal pasti 14 program bagi setiap satu kampung daripada 34 tersebut, yang mana 5 telah pun kita lancarkan dan berbaki 9 lagi yang dalam beberapa peringkat
permulaan. Kita telah pun memperuntukkan satu dana lebih kurang 14 juta ringgit Banyak untuk kita jalankan program pemerkasaan kampung ini, dan kita akan salurkan melalui pejabat daerah dan ataupun secara langsung kepada kampung yang berkenaan. Jadi untuk program ini kita akan jalankan secara berterusan, dan dalam masa yang sama kita juga mendapat sokongan daripada banyak agensi-agensi seperti tadi Suruhanjaya, Koperasi Malaysia, dan juga beberapa agensi persekutuan dan negeri yang juga mempunyai dana masing-masing untuk membantu ke arah memperkasakan kampung-kampung tradisi ini supaya dapat mengubah cara mereka menjana pendapatan secara komuniti daripada jenis yang mereka telah pun jalankan sejak berzaman kepada jenis perusahaan yang baru untuk disesuaikan dengan pembangunan ekonomi yang berlaku di wilayah Iskandar. Okey, insya-Allah semua kampung-kampung kampung people kita akan lebih improve insya-Allah kita akan turut serta dalam pembangunan yang berada di Iskandar Puteri ini. Baiklah, sehingga kini 2020 walaupun sekarang dalam keterbatasan PKP sejak penyubuhannya pada tahun 2006 Iskandar Malaysia, sejauh manakah sebenarnya pencapaian kalau kita boleh tengok pencapaian sejak 2006 sehinggalah kini? Berdasarkan kepada rekod yang kita telah pun laksanakan program pembangunan sosial ni, khususnya kepada 3 program yang saya sebutkan tadi, sukacita saya maklumkan beberapa pencapaian lah. Ini berdasarkan kepada statistik yang kita telah capai. Umpamanya dalam program IM Makmur, kita telah pun melibatkan sejumlah 292 golongan sasar yang telah pun terlibat secara langsung dalam inisiatif ini, di mana sejumlah 1168 ahli keluarga telah pun mendapat manfaat dalam pelaksanaan program ini. Ini IM Makmur dan daripada itu purata pendapatan bagi peserta program ini telah pun meningkat sebanyak 58%. Lebih separuh. Ini adalah merupakan satu pencapaian yang pada kami amat membanggakan, dan kami sangat-sangat ingin meneruskan usaha ini melalui program dan aktiviti, dan juga menggalakkan agensi-agensi awam yang lain dan juga swasta untuk bersama-sama dengan IRDA untuk meneruskan program IM Makmur ini. Kemudian yang kedua, di bawah program IM Farming tadi, IM Farming, kita telah pun melibatkan 3 komuniti yang telah pun menunjukkan bahawa mereka telah pun menerima manfaat melalui hasil tanaman mereka dengan meraih purata peningkatan hasil sejumlah 9%. 9% ni walaupun satu angka yang kecil, tetapi ini menunjukkan bahawa hasil mereka tu bukan sahaja dapat break even, tetapi juga ada dia punya keuntungan daripada akhirnya. Maknanya dia farm to eat dengan farm to sell jugalah, dia dapat untung. Kemudian yang kedua, seramai 200 penduduk tempatan di bawah IM Urban Farm ni telah pun terlibat secara langsung sejak penubuhan program ni. Jadi banyak juga penduduk tempatan telah pun terlibat, dan secara purata kita telah pun merekodkan 34% pengurangan kos sara hidup melalui penubuhan kebun komuniti ini. Jadi kita lihat di bawah di dalam keadaan COVID-19 ni, kemungkinan terdapat lebih banyak lagi individu ataupun komuniti yang berminat untuk mengikuti program ini, dan kita sangat-sangat menggalakkan mereka tampil ke hadapan untuk merekodkan minat ini. Kemudian yang ketiga, melalui program pemerkasaan komuniti kampung tadi, seperti mana saya katakan tadi, 9 koperasi telah pun ditubuh dan berjaya meraih peningkatan pendapatan sebanyak 53%. Dan dengan melibatkan lebih daripada 500 orang penduduk kampung yang mana telah pun dapat manfaat secara langsung melalui program pemerkasaan kampung ini. Jadi kita berharap dengan rekod pencapaian yang baik ini,
kita akan dapat menarik lebih banyak lagi minat di kalangan kampung-kampung untuk datang tampil, menunjukkan minat dan seterusnya berbincang dengan pihak IRDA bagaimana untuk menjadikan idea mereka ni sebagai kenyataan. Ya, insya-Allah kita wawarkan kepada jiran-jiran tetangga, kepada yang berminat atas 3 program I Am Makmur, kita ada I Am Urban Farming dan juga kita ada WIP bagi penduduk kampung. So saya cuma nak tambah sikit pasal urban farming. Sebenarnya bila kita di dalam COVID-19, kita susah nak ke pasar, nak beli barang dapur. Bila ada kebun ni sebenarnya kita gunakan, kita ambil, kita boleh makan harian, ambil daripada kebun. Jadi memang terasa sebenarnya kebaikan urban farming ini. Baiklah, kepada penonton semua, kita rehat seketika. Kita ada tontonan video sedikit daripada Yayasan Penyayang Iskandar Puteri. Kita jumpa sebentar lagi. Hello penonton yang ada di pejabat dan juga di rumah. Kita bertemu kembali, kita bersiaran semula dalam Hello Iskandar Puteri. Kita telah maklumkan tadi pelbagai inisiatif, pelbagai program yang dianjurkan oleh pihak IRDA. Jadi soalan kepada Datuk, sekiranya penduduk di Iskandar Puteri berminat untuk menyertai apa jua program, bagaimanakah caranya mereka untuk memohon? Ke saluran manakah mereka kena pergi? Untuk makluman penonton, bagi menjawab soalan ini, kita ada beberapa pendekatan yang kita boleh buat. Pertama adalah bagi penonton sentiasa mengikuti perkembangan dalam kita punya platform social media kita, iaitu website Iskandar Malaysia, website IRDA, melalui program, melalui Twitter, Facebook dan sebagainya. Kita akan menulis banyak program yang ada kat situ. Kemudian yang kedua, jika ada pilihan, kita boleh berhubung melalui Yayasan Penyayang Iskandar Puteri, yang mana sekarang ni pihak IRDA mempunyai hubungan pekerjaan dan juga penyelarasan dengan yayasan, dan permohonan boleh juga diajukan kepada pihak yayasan. Permohonan ni termasuk pertanyaan lah jika perlu ya. Jadi ini nasihat kami bagi ketiga-tiga program lah. Boleh kita katakan sama ada boleh berhubung untuk mendapatkan maklumat lanjut kepada pihak IRDA, ataupun meninjau halaman di Facebook kami, Instagram, Twitter dan sebagainya, ataupun berhubung dengan pihak yayasan, yang mana kita sekarang ni mempunyai kolaborasi dengan pihak yayasan bagi menjalankan sebahagian daripada program-program kami ini. Okey, ada deadline atau tarikh tutup tak, Datuk? Untuk makluman semua, kita tidak ada tarikh tutup. Ada setengah tu mengatakan ada tarikh tutup, ataupun tarikh tutup ni berasaskan kepada dana yang sedia ada. Tapi sebenarnya kita melihat dari sudut kepentingan dan manfaat yang diperolehi daripada program ini. Jadi kalau kita lihat manfaat ni boleh diterima secara berterusan dan kita ada nampak daripada penghasilan dan impak itu adalah amat positif, mengapa tidak kita teruskan? Maknanya selagi ada Iskandar Malaysia ni, selagi itu kita akan terus membela masyarakat melalui program-program seperti mana yang saya hasilkan tadi. Jadi untuk setakat ini tidak ada satu tempoh yang ditentukan. Yang penting ialah kita dapat pergi kepada kumpulan sasaran kita dan kita akan cuba mendapat seberapa boleh semua sumber bagi membolehkan golongan yang kita sasarkan ini mendapat manfaat
dan impact yang tinggi daripada aktiviti dan program yang dijalankan itu. Terima kasih Datuk. Okey, poinnya selagi ada Iskandar Malaysia, selagi itulah program-program ini tetap berjalan. Jadi kalau saya tengok tadi perancangan pelan jangka panjang sehingga 2025. Ya. So bagaimana? Ada lagi ke sampai 2030 ada? Sebenarnya Sambung. bagi Iskandar Malaysia ni undang-undang tubuh kita iaitu di bawah Akta Pihak Berkuasa Wilayah Permohonan Iskandar memang tidak ada dinyatakan satu tempoh yang mana Iskandar Malaysia ni berakhir ataupun sebaliknya. Tapi yang penting bagi kita, apabila kita dimandatkan untuk membangunkan khususnya ekonomi bagi negeri Johor dan juga Iskandar ni, kita perlu mempunyai satu jangka masa yang boleh kita sasarkan. Jadi itu penting, itu sebabnya dalam tempoh yang kita rancang dan kita laksanakan ini, kita sangat-sangat mengharapkan bahawa pada tahun 2025 nanti, melalui program yang kita jana ini, kita akan dapat mencapai satu kematangan yang kita hasratkan di bawah visi Iskandar Malaysia. Dan pada ketika itu, kerajaan sudah tentu akan memikirkan apakah dia yang perlu kita lihat bagi masuk Iskandar Malaysia. Mungkin kita boleh melihat daripada sudut mengekalkan ataupun mempunyai satu pendekatan yang baru. Kerana sudah tentu pada satu tempoh yang kehadapan ini karakter masyarakat sudah berubah, karakter ekonomi sudah berubah, karakter pengguna pun sudah berubah, teknologi pun sudah berubah, dasar pun sudah berubah. Jadi perubahan itu perlu kita padankan dengan peranan yang perlu dimainkan oleh IRDA bagi maksud pembangunan di Iskandar Malaysia. Terima kasih Datuk atas penjelasan itu tadi. Baiklah, soalan yang terakhir daripada kami, kita sudah nak sampai ke penghujung. Apakah agaknya harapan Datuk dalam memastikan segala perancangan yang dibuat oleh IRDA ini dapat direalisasikan dengan jayanya? Sejak lebih 10 tahun Iskandar Malaysia diwujudkan, kejayaan kami perlu direkodkan sebagai kejayaan semua. Bermaksud bahawa kejayaan yang kita semua lihat yang berlaku di Iskandar Malaysia ni tidak akan terjadi tanpa kolaborasi di antara semua pihak. Pihak kerajaan pusat, pihak kerajaan negeri, agensi-agensi di bawah kerajaan tersebut dan juga komuniti masyarakat niaga sama ada sebagai pelabur katalitik ataupun perniagaan kecil dan sederhana dan juga masyarakat tempatan yang disokong oleh NGO dan sebagainya. Ini adalah merupakan satu permainan ataupun kolaborasi yang melibatkan semua pihak yang mana pihak IRDA ni sebagai facilitator dapat meletakkan semua pihak itu di bawah satu landasan yang sama dan terlahirlah kemajuan yang mana kesan ataupun impaknya dapat dirasakan oleh semua pihak. Jadi harapan saya ialah kolaborasi ini harus diperkukuhkan dari masa ke semasa dan di mana melalui kolaborasi ini kita akan dapat menterjemahkan melalui manifestasi hasrat kepimpinan, hasrat kerajaan yang dapat membantu golongan-golongan yang tersasar ini termasuklah melalui program yang dapat meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup mereka secara umum ataupun secara khususnya. InsyaAllah, moga harapan Datuk tadi menjadi kenyataan. Baiklah, kita telah berada di penghujung rancangan sebenarnya. Jadi selain daripada Hello Iskandar Puteri, kami ada rancangan-rancangan lain dan sini ingin saya kongsikan macam Datuk kata tadi kita mungkin ada kelas Mandarin Okey. Penonton boleh saksikan kelas Mandarin kami pada setiap hari Isnin dan juga Selasa jam 11 pagi dan kita juga ada program penyayang shop penyayang shop setiap hari Rabu jam 11 pagi juga dan kita ada tazkirah bersama Ustaz setiap hari Khamis jam 11 pagi. Jadi ingat jam 11 pagi, ingatlah rancangan kami setiap hari kecuali hari Ahad dan Jumaat kami berehat seketika. Baiklah, sayangnya kita sudah berada di penghujung rancangan dekat nak tamat, tapi jangan khawatir, selang berminggu kami akan ke udara semula pada jam yang sama. Jadi tidak lupa jutaan terima kasih kepada Profesor Datuk Ismail Ibrahim, Ketua Eksekutif
pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar ataupun Iskandar Region Development Authority IRDA yang telah berkenan mengeluangkan waktu bersama kita pada hari ini. Merah menyala si buah cherry, sungguh cantik berseri-seri. Terima kasih ucapan diberi kerana sudi datang kemari. Terima kasih Datuk. Akhir kalam, saya Aizana Sabu, Hello Iskandar Puteri memohon mengundur diri. Maaf tersalah bicara sepanjang mengendalikan program ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.